Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan kita akan sambung video pertama tadi. Jadi subtopik 11.2 kita akan tengok graf gerakan linear. Jadi untuk graf gerakan linear ni kita ada dua jenis graf lah. Yang pertama kita ada graf sesaran melawan masa dan satu lagi kita ada graf laju melawan masa. Jadi yang pertama kita tengok dulu graf sesaran masa. Melalui graf sesaran masa, kuantiti yang dapat ditentukan adalah seperti berikut. Yang pertama, sesaran S1 pada masa T1 yang tertentu. Yang kedua, masa T2 pada sesaran S2 yang tertentu. Kemudian itu kita akan dapat yang ketiga ni hal laju V3 pada masa T3 yang tertentu. Dan yang keempat, hal laju purata V45 pada sela masa antara T4 dengan T5 yang tertentu. Ditunjukkan pada sinilah. Jadi ini kita ada yang pertama pada graf ini kita ada paksi X yang merupakan pemboleh ubah manipulasi. Jadi kita ada masa, unitnya T. Kemudian pada paksi Y kita ada sesaran, unit yang digunakan S lah, ataupun simbolnya S, ini simbolnya T. Kemudian di sini kita ada T1, T2, T3, T4, T5. Masa 1, masa 2, masa 3, masa 4, masa 5. Dan di sini kita ada lawan dia pada titik koordinat Cartesian di sini. Kalau kita bina graf ini kita akan gunakan kertas graf lah. Dan kalau belajar dalam matematik kita akan ada titik Cartesian. Titik Cartesian pertama T1 ini akan berpadanan dengan S1. Kemudian titik yang kedua titik Cartesian yang kedua akan berpadanan dengan sesaran yang kedua S2. Okey, dan kita akan dapat contohnya graf macam inilah. Ini graf melengkung. Di mana graf ini kalau tengok ni dia bila dia naik hampir kepada lurus ke atas ini, dia menunjukkan berlaku pertambahan yang secara mendadak lah, secara drastik. Jadi di sini dapat dilihat lah, kalau kita nak kirakan hal laju V ni, hal laju velocity, dia merupakan kecurunan graf sesaran masa pada masa T3 contohnya di sini, T3 di sini. Jadi kita binakan satu segitiga di sini untuk kita mendapatkan nilai sesaran dan juga X ini yang mendatar ini, kita akan dapat nilai untuk T untuk masa. Jadi di sini sebagai contohnya kita ada Y3 bahagikan dengan X3. Y3 ini mewakili garisan yang menegak dan X3 mewakili garisan yang horizontal di sini. Dan dia akan bersentuhan pada satu titik lah. Sebab ini merupakan graf lengkung, dia bukan graf lurus, maka kita gunakan kaedah ini untuk mendapatkan hal lajunya. Sebab sesaran bahagi masa kita akan dapat hal laju ataupun laju lah. Okey, yang kedua kita tengok pula graf sesaran melawan masa bagi pelbagai jenis gerakan linear pada rajah 11.4 ini. Jadi yang pertama kita tengok ini graf yang pertama. Semua graf ini kalau kamu tengok paksi X ni adalah masa dan paksi Y ni adalah sesaran. Sebab itu dia merupakan graf sesaran melawan masa. Jadi di sini dia horizontal. Dia punya horizontal, dia mendatar. Maksudnya mendatar selari dengan paksi X. Jadi penerangannya sesaran sentiasa sama. Walaupun masa bertambah di sini. Kalau kita baca ni masa bertambah, tapi kita tengok sesarannya tetap sama pada mana-mana titik. Jadi pada keadaan macam ni, hal laju adalah tetap bersamaan dengan kosong. Sebab sesaran mungkin berlaku tapi masanya tidak. Sesaran tetap sama walaupun masanya berubah. Jadi sesaran tidak berlaku perubahan sesaran lah. Jadi kalau kita kira hal laju, sesaran atau jarak bahagi masa, oleh kerana sesaran ni bernilai kosong, maka kita tak akan dapat nilai untuk hal laju tersebut. Kosong bahagi something, kosong bahagi sesuatu nilai. Jadi jawapan dia tetap kosong lah. Okey, graf yang kedua ini adalah garis lurus yang menunjukkan
sesaran bertambah. Bila masa bertambah, sesaran juga bertambah. Tambah lagi masa, sesaran juga bertambah. Jadi sesaran bertambah secara seragam. Seragam kerana apa? Kerana dia dalam bentuk garis lurus. Jadi hal laju tetap, tapi tidak sama dengan kosong. Di mana pada mana-mana titik ini, kalau kita ambil satu titik Cartesian, hal laju itu sesaran bahagi masa, nilainya adalah sama. Nilainya sama. Okey, kemudian graf yang ketiga, ini garis lengkung sedikit atas. Hal lajunya semakin bertambah sebab ni garis lengkung ni semakin hampir kepada menegak. Jadi hal laju bertambah dengan pecutan yang seragam. Okey, keadaan yang keempat, ini keadaan dia lengkung dan sini mula-mula lengkung, kemudian dia semakin mendatar. Jadi hal laju berkurang dengan nyah pecutan seragam. Kerana apa nyah pecutan? Nyah pecutan kita bincangkan sebelum ni, maksudnya hal laju akhir lebih kecil daripada hal laju awal. Okey, kemudian yang kelima, di sini kita dapat garis lengkung hampir pada S, sigmoid. Jadi hal laju bertambah, di sini hal laju bertambah dengan pecutan tidak seragam. Jadi dia berlaku perbezaan. Di sini pecutan positif tapi rendah, tapi di sini pecutannya semakin bertambah. Di sini pecutannya menjadi nyah pecutan sini. Okey, dan yang keenam, graf ini menunjukkan bahawa apabila masa bertambah, sesaran semakin berkurang. Maksudnya hal laju berkurang dengan nyah pecutan yang seragam. So, kita tengok contoh pengiraan daripada graf sesaran masa. Jadi rajah 11.15 menunjukkan graf sesaran masa yang mewakili pergerakan linear suatu objek linear, sebabnya dia menghasilkan graf garis lurus di sini. Jadi berapakah sesaran yang dibuat oleh objek itu semasa bergerak daripada A ke B? Sesaran dia A ke B. Jadi di sini A bermula pada 0, 0 sehinggalah sampai ke B. Kalau kita tengok pada skala ini, setiap satu garis ini nilai dia 5 lah. 5, 10, 15, 20, 25. Jadi sesaran daripada A ke B adalah 25 meter. Unitnya meter. Soalan yang kedua, berapakah hal laju objek suatu bergerak daripada B ke C? Ini B, ini C. Dan kamu dapat lihat di sini grafnya mendatar. Jadi kita boleh kira hal laju objek bersamaan sesaran bahagi masa. Jadi sesaran dia 25, sebab sini 25, sini pun 25, dan 25 tolak 25 nilainya adalah 0. Kemudian masanya 7, di sini 7, di sini 3. 7 tolak 3 kita akan dapat 4 saat. Jadi 0 bahagi 4 nilai dia 0 meter per saat lah. Okey, yang ketiga, berapakah hal laju objek suatu bergerak daripada C ke D? Ini C ke D, hal laju dia berapa? Hal laju pun sama sesaran. Kita cari sesaran dia. Sesaran dia D ni nilai dia 0, C nilai dia 25. Jadi 0 tolak 25 bahagikan dengan masa, ini 10, ini 7, jadi 10 tolak 7 nilai dia 3. Jadi 0 kecil tolak 25 yang besar, maka nilai negatif 25 bahagi 3. Kita akan dapat nilai dia guna kalkulator lah, negatif 8.33 meter per saat. Dan soalan yang keempat, berapakah hal laju purata objek suatu bergerak daripada A ke C? Dia bergerak daripada sini sampai sini. Jadi kita nak tahu hal laju purata. Okey, jadi hal laju purata bergerak daripada A ke C, kita ambil jumlah sesaran. Jadi jumlah sesaran di sini 25, 0, 25, jadi 25 sesaran dia, 25 meter. Kemudian B ke C 25, 25, maka sesaran ni 0 lah, tidak ada sesaran. Jadi bahagikan dengan masa, yang ini 3 minit, yang ini 3 ke 7, 4 minit. Jadi 3 tambah 4, jadi kita akan dapat nilai 25 bahagi 7 bersamaan dengan 3.57 meter per saat. Jadi kamu boleh cuba kira sendirilah gunakan kalkulator, buat kiraan kamu untuk buktikan ianya adalah betul. Okey, selanjutnya kita tengok pula graf hal laju melawan masa. Jadi graf hal laju melawan masa dapat memberikan maklumat seperti berikut. Yang pertama, hal laju V1 pada masa T1 yang tertentu, masa T2 pada hal laju V2 tertentu,
pecutan, itu A, sesaran S atau jarak yang dilalui dalam pada sela masa antara T3 dengan T4. Ini graf dia. Jadi dapat kita faham di sini, yang pertama paksi X adalah masa dalam unit T, S. Kemudian kita ada simbolnya T, unit dia S saat. Kemudian pada paksi Y kita ada halaju, simbolnya V, unit dia meter per saat. Dan kita akan contoh di sini diberikan, kita akan dapat satu garisan lurus. Jadi ini juga merupakan linear lah. Jadi labelkan sini pada T1, bila kita naikkan ke atas secara menegak, kita akan dapat satu titik Cartesian di sini. Jadi nilainya V1 di sini pada paksi Y. Untuk kalau kita nak cari V2, senanglah kita cari nilai pada paksi Y V2. Kemudian kita gerakkan garisan tersebut secara horizontal guna pembaris sampai pada garisan biru ni, kita turun ke bawah secara menegak 90 darjah, maka kita akan dapat nilai untuk T2. Dan di sini A merupakan pecutan acceleration, iaitu kita dapat cari daripada kecurunan graf. Jadi ini graf lurus, maka mudah untuk kita cari kecurunan dia. Dan kita binakan segitiga. Jadi nilai segitiganya yang menegak adalah Y. Jadi Y dibahagikan dengan nilai X, iaitu halaju dibahagikan dengan masa. Kemudian di sini S luas di bawah graf pada sela masa antara T3 dengan T4. Kita boleh cari graf dia. Ini mungkin akan menggunakan formula trapezium lah untuk cari nilai di sini. Ataupun kita boleh bahagi ini pada segi 4 tepat, dan di sini kita boleh dapat segitiga di atas lah. Jadi gunakan formula segi 4 tepat dan formula segitiga untuk mencari luas dia. Jadi kita akan dapat S. Okey, contoh pengiraan daripada graf sesaran masa. Jadi kita ada rajah 11.15 ni. Sekarang kita jawab yang ini tadi kan. Jadi kita teruslah ke depan ni. Maksudnya cikgu sediakan ni 2 kali lah. Okey, contoh pengiraan daripada graf halaju melawan masa. Jadi diberikan pada kita rajah 11.17 ini. Jadi pada paksi X kita ada masa, simbolnya T, unitnya S saat. Pada paksi Y kita ada halaju, simbolnya V, unitnya meter per saat. Dan diberikan skala lah. Untuk paksi X kita ada skala bermula dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi skala ni mesti sama saiz lah, supaya mudah untuk kita buat pengiraan. Sama juga pada paksi Y, bermula pada 0, 5, 10, 15, 20. Jadi dia punya selang antara nilainya adalah sama, supaya mudah untuk kita buat pengiraan. Dan biasanya kita akan gunakan kertas graf lah, lebih mudah untuk kita melihat poin-poin yang nak kita kira lah. Okey, soalan yang pertama, berapakah halaju troli V pada masa T bersamaan 4 saat? Jadi sini adalah 4 saat. Jadi kita akan naik, buat garisan putus-putus secara menegak sampailah dia menyentuh garisan biru ini. Kemudian kita pun bina pula garisan putus-putus secara horizontal, dan kita akan dapat nilainya pada paksi Y. Jadi berdasarkan paksi X pada graf, apabila masa T bersamaan 4 saat, halaju troli bersamaan 10 meter per saat. Di sinilah kalau kamu ada pembaris, kita boleh kira dengan lebih mudah lah. Tepat kita tengok di sini apa nilai dia di sini. Okay, yang kedua, B, berapakah masa yang diambil untuk troli mencapai halaju V bersamaan 5 meter per saat? Jadi halaju mana dia ni? 5. Jadi kita binakan garisan putus-putus horizontal tegak 90 darjah sampai pada garisan biru, barulah kita turun ke bawah secara menegak vertikal, dan kita akan dapat nilainya adalah 2 lah. Jadi berdasarkan pada paksi X pada graf, bila halaju troli V bersamaan 5 meter per saat, masa T bersamaan 2 saat pada paksi X. Okay, soalan yang ketiga, berapakah pecutan troli pada sela masa antara 0 hingga 6? 0 hingga 6 di sini. Itu sela masa dia. Jadi bila kita nak mengira pecutan, kita mesti cari
halaju akhir dan halaju awal. Jadi ini adalah halaju. Di sini 00 ni merupakan halaju awal, dan pada titik ini merupakan halaju akhir. Jadi untuk halaju akhir kita dapat 15. Pada halaju awal kita dapat 0, 15 tolak 0. Masa dia 6 tolak 0. Maka kita akan dapat 15 bahagi dengan 6, dan nilainya guna kalkulator boleh cek. Kita akan dapat nilai dia 2.5 meter per saat. Okey, dan soalan D seterusnya, berapakah jumlah sesaran S yang dilalui oleh troli? Jumlah sesaran S yang dilalui oleh troli tersebut. Jadi tengok pada sini, jumlah sesaran bersamaan dengan luas di bawah graf tersebut. Jadi graf ini dia berakhir di sini, maka kita boleh bahagikan kita punya graf ini pada dua bahagian lah. Kita boleh potong di sini. Kita buat garisan putus-putus di sini, kita akan dapat satu segitiga, dan di sini kita akan dapat satu segi empat. Jadi kita gunakan formula segitiga dan segi empat lah untuk mencari luas. Jadi untuk segitiga di sini, luas dia setengah darab dengan 6 darab dengan 15. Setengah darab 6 darab 15, ditambahkan lagi dengan segi empat ini. Sini 12 sampai 6, nilai dia 6, darab dia ketinggian dia 15. Maka kita gunakan ini 6 darab 15. Jadi untuk setengah darab 6 darab 15 kita dapat 45, dan 6 darab 15 bersama 90. Jadi tambahkan, kita akan dapat 135 meter. Jadi kamu boleh cek gunakan kalkulator betul tak pengiraan ini. Okey, dan yang terakhir E, berapakah halaju purata bagi troli? Jadi halaju purata, ingat formula dia, rumus dia, jumlah sesaran dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil. Dan jumlah sesaran yang dah kita kira tadi iaitu 135. Masa yang diambil 0 sampai 12, maka 12 lah masanya. Jadi kita akan bahagikan 135 dengan 12, kita akan dapat nilai 11.25 meter per saat. Jadi kamu boleh cek guna kalkulator, cek betul tak pengiraan ini. Okey, yang kedua, graf laju melawan masa bagi pelbagai jenis gerakan linear ditunjukkan pada darjah 11.5 ini. Jadi yang pertama ni kita tengok tadi semua graf ini, kamu maklum tengok paksi X nya adalah masa, simbolnya S, dan paksi Y nya adalah halaju, dan unit dia meter per saat. Ini masa ni, yang unit dia adalah saat. Jadi bila kita dapat graf di sini ni, dia punya garisan merah ni yang selari dengan paksi X, bahkan berada pada paksi X sebenarnya. Jadi maksudnya apa di sini? Di sini menunjukkan bahawa halaju tidak bertambah. Walaupun masa bertambah, halaju tak bertambah. Maksudnya objek tidak bergerak. Halaju ni nilai dia kosong, pecutan juga nilainya kosong. Yang ini garisan berada di atas, bukan pada paksi X. Tapi kalau kita baca di sini, semakin bertambah masa, halajunya tidak berubah. Jadi ini merupakan halaju seragam. Jadi bila halaju seragam, maksudnya halaju pada mana-mana poin nilainya adalah sama, maka pecutannya adalah kosong. Maksudnya kalau kita cari halaju akhir, halaju akhir mestilah sama dengan halaju awal. Contohnya halaju akhir 6, halaju awal 6. Bagi 6 tolak 6, kosong. Bagi dengan apa pun nilai dia tetap kosong. Okey, graf yang ketiga, kita ada pemahaman kita. Apabila masa bertambah, halaju juga bertambah. Jadi halaju bertambah dengan pecutan seragam. Sebab seragam kerana dia merupakan satu garis lurus. Jadi kecerunan graf bernilai positif dan malar. Okey, seterusnya kita ada graf yang keempat. Kalau kita dapat bacaan di sini, apabila masa bertambah, halaju juga bertambah. Tapi di sini kita dapat lihat graf ini hampir mendatar, kemudian dia semakin naik, hampir menegak, kemudian dia hampir mendatar semula. Jadi apa yang dimaksudkan di sini, halaju bertambah di sini dengan pecutan tidak seragam. Pecutan di sini akan berbeza dengan di sinilah. Ini pun dah hampir nyah pecutan di sini.
Okey, halaju seterusnya. Ya, masa ni. Apabila masa bertambah, halaju berkurang. Jadi halaju berkurang dengan nyah pecutan seragam. Kenapa nyah pecutan? Sebab formula, ingat rumus dia. Halaju akhir tolak halaju awal. Jadi kalau kita tengok di sini, ini halaju awal. Ini halaju akhir. Jadi halaju akhir lebih kecil daripada halaju awal. Maka nilai dia negatif. Maka dia nyah pecutan. Jadi kecerunan graf bernilai negatif dan malar kerana dia merupakan garis lurus. Yang ini perlu menunjukkan hampir sama. Apabila masa bertambah, halaju semakin berkurang. Jadi halaju berkurang dengan nyah pecutan tidak seragam. Kenapa tidak seragam? Kerana dia bukan garis lurus. Kalau kita binakan cari point di mana-mana untuk mencari kecerunan, kecurunannya adalah berubah-ubah. Jadi kita sebutkan nyah pecutan tidak seragam. Jadi kita berhenti dulu di sini untuk video yang kedua ini, dan kita akan sambung seterusnya pada waktu yang lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.